Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Jamilah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Jadi saya Iznus Ratina Nur Khalis binti Muhammad Yusof, nama matrik 1917054. Saya Nur Alisha Iliani binti Muhammad Ali, nombor matrik 1919238. Saya Nur Sahira binti Mak Nayan, nombor matrik 1913358. Saya Nurul Aunia binti Muhammad Rosli 1916882. Saya Nur Arina Syakila binti Muhammad Sufian, nombor matrik 1914120. Jadi pada hari ini, kami dari kumpulan 1 ingin membuat pembentangan berkaitan dengan leksikal baru analisis semantik kognitif. Jadi saya akan memulakan perbincangan ini pada bahagian pengenalan. Kehidupan manusia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Begitu juga dengan bahasa yang turut mengalami fenomena perkembangan dan perubahan. Menurut taringan 2009, perluasan makna adalah satu proses perubahan makna kata dari makna yang lebih khusus kepada makna yang lebih umum atau dari makna yang lebih sempit kepada makna yang lebih luas. Menurut Chair 2009, perkara yang dimaksudkan dengan penambahan atau perluasan makna adalah perkara yang terjadi pada sesebuah kata atau laksim yang pada mulanya hanya memiliki satu makna tetapi kemudiannya memiliki makna-makna lain kerana pelbagai faktor. Makna-makna lain ini juga dikenali sebagai makna pinggiran. Perluasan makna juga dikenali sebagai generalisasi. Perluasan makna ini terbahagi kepada dua jenis. Jenis perluasan makna yang pertama ialah pengiklatan makna. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengiklatan ialah merumuskan hal yang umum atau menyeluruh. Perluasan makna yang kedua pula adalah pengenalan makna baru melalui penghilangan makna. Perluasan makna jenis ini berlaku apabila sesuatu kata menerima makna baru sedangkan sebelumnya tidak wujud dalam bahasa penerima. Sesuatu kata diberikan makna yang baru yang bertentangan daripada makna asal. Walaupun sebenarnya makna yang baru itu mempunyai kaitan dengan makna asal kata yang dipinjam tersebut. Baiklah, saya akan meneruskan sedikit sahaja lagi untuk bahagian pengenalan. Perkataan semantik berasal daripada bahasa Yunani, sema yang bermaksud sesuatu tanda, sign. Pendekatan semantik kognitif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam bidang semantik dan berasaskan pengalaman yang mengambil kira pengalaman lepas dan juga alam sekeliling. Kenyataan Lakoff 1987 mengenai semantik kognitif memperlihatkan bahawa kehidupan manusia memiliki hubungan yang erat dengan ungkapan bahasa yang dituturkan. Hal ini menunjukkan bahawa setiap makna yang bermain dalam akal fikiran manusia dapat dicerminkan daripada pengalaman lepas yang pernah dilalui serta interaksinya dengan dunia luar. Bagi kajian ini, fenomena penyerapan dalam bahasa Melayu dipengaruhi oleh ciri-ciri berikut. Pertama, kerana kata serapan telah diterima dan diguna pakai sebagai perbendaharaan kata dalam bahasa penerima. Kedua, kerana kosakata serapan yang terserap masuk dalam bahasa penerima ini masih memiliki hubungan kognitifnya dalam bahasa asal dengan erti kata lain mesra bahasa. Ketiga, kosakata serapan yang disesuaikan dalam penggunaan bahasa penerima telah sesetengahnya mengalami perubahan makna dan tidak lagi meminjam makna asal dalam bahasa asal. Penyerapan telah memperkayakan perbendaharaan bahasa Melayu itu sendiri, sama ada dalam proses perluasan maupun penyempitan secara tidak langsung menambah variasi polisemi. Seterusnya, objektif kumpulan kami iaitu menjelaskan makna teras dan makna pinggiran bagi leksikal baru yang dituturkan oleh pengguna bahasa Melayu. Sebelum saya meneruskan pembentangan, ingin saya jelaskan dahulu pendefinisian bagi perkataan leksikal. Menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua, leksikal didefinisikan sebagai istilah bukan perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa ataupun makna tanpa melihat penggunaannya dalam ayat. Dan jika dilihat di sini melalui perkataan sidai, kalau dilihat iaitu melalui pembahagian makna teras dan makna pinggiran, sidai jika lihat melalui makna teras, rujukan yang saya peroleh daripada Kamus Dewan edisi keempat bermaksud bergantung pada sesuatu yang lebih tinggi dari tanah, lantai dan lain-lain. Namun jika dilihat melalui leksikal baru perkataan sidai, makna pinggirannya ialah menunggu lama,
yang mana saya peroleh perkataan ini daripada blog Hafiz yang menyatakan bahawa perkataan sidai ini mempunyai maksud lain, iaitu menunggu lama. Dan yang kedua, makna pinggiran bagi perkataan ini bermaksud ditinggalkan berseorangan tanpa sebab. Dan saya peroleh makna perkataan ini daripada Madau 2020. Seterusnya untuk perkataan leksikal baru iaitu perkataan kencing. Kalau dilihat di sini, makna teras dan makna pinggiran bagi perkataan kencing ini iaitu makna terasnya ialah air najis yang keluar dari kemaluan manusia atau haiwan, dan saya peroleh makna teras ini daripada Kamus Dewan edisi kedua. Dan juga yang kedua, makna pinggiran bagi perkataan leksikal baru kencing ini ialah menipu, di mana perkataan menipu ini yang membawa maksud menipu daripada leksikal kencing ini saya peroleh daripada blog Lara. Dan yang kedua, makna bagi perkataan kencing ini juga boleh membawa maksud seperti penyakit kencing manis untuk tujuan perubatan, dan saya peroleh maksud kedua ini daripada Ahmad Rostan 2014. Jelaslah itu sahaja dapatan yang saya peroleh bagi kedua-dua makna leksikal baru, sidai dan kencing, dan saya akan mempersilakan sahabat saya yang seterusnya untuk membentangkan bahagian dapatan leksikal baru mereka. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan, iaitu dengan meneruskan dengan leksikal sembang, iaitu daripada segi teras, iaitu maksud umum sembang tersebut ialah akar meroyan dalu, iaitu sejenis tumbuhan yang berakar, juga dipanggil sembang. Dan manakala maksud yang kedua pula, sembang membawa maksud perbualan ataupun percakapan. Maksud ini diambil daripada Kamus Dewan edisi keempat. Manakala maksud pinggiran bagi sembang ini ialah cakap yang berjela-jela tetapi tidak memberi faedah ataupun kebaikan. Contoh ayatnya seperti, kau ni sembang sajalah, buat tidak pun. Maksudnya kita hanya bercakap tapi tidak melakukan sesuatu benda tersebut. Dan maksud pinggiran ini saya dapat daripada laman sesawang.gempak.com. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan leksikal pisang. Leksikal pisang daripada maksud terasnya membawa maksud sejenis tumbuhan yang berbuah dan berwarna kuning ketika masak dan hanya berbuah sekali sahaja. Maksud yang kedua ialah pisang-pisang. Pisang-pisang ni merupakan salah satu bahagian rangka perahu yang masih belum disiapkan. Dan yang ketiga ialah pisang juga merupakan sejenis ikan air tawar. Sumber yang saya dapat untuk maksud teras pisang ialah daripada Kamus Dewan edisi keempat. Manakala maksud pinggiran untuk pisang ini pula adalah bosan sampai tidak tahu hendak buat apa. Contoh ayatnya seperti bila kita menggunakan dalam perbualan harian seperti, aku pisang lah hari ni. Pisang tu membawa maksud tak tahu nak buat apa, bosan. Dan maksud pinggiran ini saya dapat daripada Twitter Cikgu Ainan. Baiklah, terima kasih pembentang sebelumnya. Saya akan meneruskan pembentangan dengan leksikal baru yang telah saya pilih, iaitu kayangan dan membawang. Makna teras bagi kayangan menurut Kamus Dewan edisi ketiga adalah negeri yang dan tempat dewa-dewa. Selain itu, menurut Kamus Dewan edisi keempat pula merupakan tempat kediaman segala dewa dan keinderaan. Manakala makna pinggiran bagi kayangan menurut dapatan dari Twitter adalah golongan T20, mewah dan berharta. Menurut dapatan dari website pula bermaksud kaya. Seterusnya, makna teras bagi membawang menurut Kamus Dewan edisi ketiga dan keempat adalah sama, iaitu kiasan makan bawang dan marah. Bagi makna pinggiran pula, menurut dapatan dari Twitter membawa maksud mengeji. Menurut dapatan dari website pula adalah memotong bawang, bergosip, mengumpat dan memfitnah. Jadi, itu saja dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya akan meneruskan lagi perbentangan dengan leksikal yang seterusnya, iaitu payung dan barai. Berdasarkan dapatan saya, makna teras yang pertama untuk payung ialah alat bertangkai yang biasanya dibuat daripada kain, kertas dan sebagainya yang dipasang pada kerangka yang boleh dilipat.
Yang kedua ialah melindungi, iaitu untuk melindungi seseorang atau sesuatu daripada terkena hujan atau panas matahari. Makna teras yang ketiga bagi leksikal payung ialah alat kebesaran raja. Sumber rujukan bagi makna teras leksikal payung ialah dari Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Makna bagi perkataan payung telah meluas kepada makna baharu yang jauh menyimpang dari makna asal. Berdasarkan dapatan saya, perkataan payung telah mengalami perluasan makna kepada makna baharu iaitu belanja dan tunjuk. Contoh ayat bagi belanja, hari ini Ahmad payung kita semua makan, jangan risau. Contoh ayat untuk tunjuk pula ialah, jangan cakap akak tak payung gambar ni. Untuk perkataan barai pula, makna teras yang saya dapati dari Kamus Dewan edisi keempat yang pertama ialah siput air tawar atau nama saintifiknya lingular snail. Dan makna yang kedua ialah jatuh bertebaran. Makna pinggiran bagi perkataan barai adalah untuk menggambarkan sesuatu yang kurang elok atau teruk. Sebagai contoh ayat, habis barai enjin kereta aku ni. Makna pinggiran ini saya dapati dari blog illuminasi.com. Makna pinggiran yang kedua dapatan dari Twitter tonton.my ialah terlalu penat. Contoh ayat, aku barai betul lah minggu ni. Dan akhir sekali, makna pinggiran bagi perkataan barai boleh didefinisikan sebagai rosak. Sebagai contoh ayat, laptop aku ni dah barai teruk dah kena beli baru. Sekian, itu sahaja dari saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan dapatan leksikal bagi koyak dan juga pau. Makna teras bagi koyak ialah carik, rabak, sobek. Bajunya koyak kerana terkait pada sebatang paku di dinding. Koyak rabak koyak atau koyak-koyak yang panjang atau lebar. Koyak baju mahu ukur badan, peribahasa merosakkan barang yang hendak dibaiki disempurnakan. Koyak tak berbunyi, peribahasa sesuatu keburukan, keaiban yang berlaku dengan tidak diketahui orang. Tak mahu koyak kulit, koyak kain mahu juga, peribahasa maksudnya sanggup berkorban harta benda walaupun tidak sanggup mengorbankan diri. Rujukan daripada Kamus Dewan edisi keempat. Makna pinggiran bagi koyak pula ialah sifat, iaitu perasaan seseorang yang berasa terkesan atau sedih lepas dikutuk atau ditertawakan. Rujukan daripada laman sesawang cosmo.com.my. Seterusnya dapatan leksikal bagi pau. Makna teras bagi pau ialah sejenis kuih yang berintikan kacang merah, kaya dan lain-lain. Yang kedua, sejenis kantong wang pada tali pinggang. Rujukan daripada Kamus Dewan edisi keempat. Makna pinggiran bagi pau pula ialah sikap, iaitu meminta-minta sesuatu daripada orang lain atau mahukan sesuatu secara percuma. Rujukan daripada laman sesawang harimetro.com.my. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk bahagian kesimpulan, dapat kita kesimpulkan bahawa di sini daripada bahagian dapatan kajian kita dapat merungkai persoalan tentang kepelbagaian makna. Daripada sini kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu mempunyai keistimewaan yang tersendiri, iaitu di mana satu perkataan boleh membawa kepada banyak maksud yang tertentu mengikut konteks kepada masa dan situasi yang tertentu. Selain itu juga bahasa Melayu juga merupakan satu bahasa yang fleksibel. Kenapa dinamakan bahasa yang fleksibel? Hal ini kerana bahasa Melayu boleh menerima kosakata daripada bahasa-bahasa lain, contohnya seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan sebagainya. Sekian, terima kasih.